Lepas tu Nabi SAW pesan untuk kita menjauhkan daripada tempat-tempat yang akan kita dilaknat. Contohnya apa dia? Tempat tadi, buang air dan kemudian kita dilaknat. Celaka ni, siapa dia yang buang ni? Kena celaka. 40 orang kena jam tu. Itu antara sebab-sebab kenapa menyebabkan kehidupan seorang tadi jadi tidak tentram. Apa nak elok. Kadang-kadang banyak benda yang dia buat tadi menyebabkan orang selalu menyebutkan tentang keburukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita sambung kembali perbahasan tentang adab qada'il hajah daripada matan Abi Syuja' fi fiqh Syafi'i. Jadi bagi seorang yang menunaikan hajat, maka hendaklah dia meraihkan beberapa adab seperti yang dinyatakan oleh Al-Imam Abi Syuja' di dalam matannya. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha. Ini wajib bagi seseorang yang qada hajat menjauhkan daripada menghadap Kaabah, iaitu kiblat itu sendiri. Karena kiblah di sisi mazhab kita Syafi'i adalah ainul Kaabah itu sendiri, Kaabah itu sendiri. Wastidbaraha, dan membelakangkan Kaabah ketika kencing ataupun buang air besar sebagai menta'zimkan Kaabah al-Musyarrafah. Dimaksudkan dengan istiqbal iaitu menghadap tadi, iaitu menghadap dengan wajahnya. Dan dimaksudkan dengan istidbar adalah memalingkan wajahnya, iaitu memberikan belakangnya kepada Kaabah. Jadi tidak ada beza sama ada dia duduk atau berdiri, melainkan ada sutrah mu'tabarah. Ini sutrah yang mu'tabar di sisi syarak. Maka ketika itu disunatkan baginya menjauhkan daripada menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat. Dia tidak wajib lagi. Hatta kalau kata dalam tempat yang yang sedemikian, maksudnya sunat sahaja dia menjauhkan daripada menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat, tidak wajib membelakangkan dan menjauhkan daripada membelakangkan dan menghadap ke arah kiblat. Baik, sutrah yang mu'tabarah, ada dua perkara yang perlu diberi perhatian. Yang pertama, perlu tingginya 2/3 zira', 2/3 hasta dan ke atas. 1 zira' bersamaan 48 cm lebih kurang. Jadi sulusa az-zira', jadi 2/3 zira' iaitu bersamaan 32 cm takriban. Hampirnya lebih kurang gitu. Jadi kalau satu pen, satu pembaris 30 cm tu lebih kurang, ataupun pembaris 40 cm, itu sudah memadai untuk dijadikan sebagai sutrah. Maksudnya ada pendinding atau dinding yang tingginya demikian sudah memadai. Baik. Kemudian yang kedua, sutrah tadi berada di antara dia dengan, maksudnya sutrah itu berada di hadapan orang yang menunaikan hajat tersebut, dan tidaklah boleh jaraknya lebih daripada 3 hasta. Jadi tak boleh duduk lebih jauh daripada 3 hasta. Dia 3 hasta dan ke bawah. 3 hasta bersamaan dengan 144 cm takriban. 144 cm. Boleh?
Jadi kalau seseorang tadi duduk untuk menunaikan hajat, di antaranya dengan kiblat ada satir, penghalang, yang tingginya 2/3 hasta, dan dia tidak jauh daripada dinding tersebut lebih daripada 3 hasta, maka tidak wajib pada ketika itu dia menghadap, dan juga tidak wajib baginya menjauhkan daripada menghadap dan istidbar, bahkan sunat sahaja. Jadi ini tidak ada beza antara sahra ataupun bunyan. Karena bangunan yang tidak dijadikan untuk buang qada hajat, maka hukumnya sama seperti sahra. Nah, hukumnya sama seperti sahra, seperti padang yang luas. Jadi dia kena menempati syarat tadi. Syarat tu iaitu 2 syarat yang telah kita sebutkan tadi bagi sutrah itu. Ini contoh seorang menunaikan hajat dalam satu kawasan di dalam rumahnya, dan dindingnya tadi jauh daripadanya lebih daripada 3 hasta, maka haram baginya menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat, iaitu Kaabah. Dan kalau di sahra, iaitu di padang pasir atau di padang luas, nah, di antaranya dengan Kaabah tadi ada sutrah mu'tabarah, iaitu yang tingginya 2/3 dan ke atas hasta, dan dia tidak jauh daripada sutrah tadi lebih daripada 3 hasta, maka tidak haram dia menghadap dan membelakangkan kiblat. Tapi sunat baginya menjauhkan daripada menghadap dan membelakangkan kiblat. Jadi ibrah dia dengan wujudis sutrah al-mu'tabarah. Dengan adanya sutrah mu'tabarah, dan ketiadaan itu yang akan menentukan sama ada jadi haram ataupun jadi tidak haram. Jadi bila ada saja sutrah mu'tabarah, maka tidak haram menghadap dan membelakangkan kiblat, sama ada ketika di sahra, di padang yang luas, ataupun dalam bangunan yang tidak dijadikan untuk buang hajat. Dikecualikan bagi tempat yang disiapkan untuk qada hajat seperti tandas. Maka ini tidak haram menghadap dan membelakangkan kiblat. Nah, dan tidak makruh sama ada sutrah yang mu'tabarah ataupun tidak. Jadi kalau kata khala' tadi bila judran contohnya. Dia khala' tapi bila judran, tak ada dinding. Maka ni tempat tu memang dibuat untuk buang air. Dan dia tak ada dinding. Maka haram tak dia menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat? Tidak haram. Bahkan tidak makruh pun menghadap dan membelakangkan kiblat. Boleh faham? Kalau tempat tadi disiapkan. Jadi makna tempat itu disiapkan untuk qada hajat, iaitu tempat yang dikhususkan bagi perkara tersebut. Dan diniatkan tentang perkara tadi. Jadi niat tadi kembali kepada manusia yang ketika dia qada hajat tersebut. Jadi tempat itu dikhususkan dan diniatkan waktu dibuat tu untuk buang hajat. Walau tidak ada judran, tidak ada dinding sekalipun. Boleh? Jadi khulasah bagi qadi hajat atau orang yang menunaikan hajat ini atau qada hajat buang air bersama dengan kiblat ni ada 3 keadaan. Pertama, dia menunaikan hajatnya pada tempat yang disiapkan untuk qada hajat. Maka tidak ada pengharaman, tidak haram pada ketika itu menghadap kiblat dan membelakangkannya, dan tidak juga makruh. Kedua, ditunaikan hajat tadi pada tempat yang bukan disiapkan untuk qada hajat. Tamam? Dan ada sutrah mu'tabarah. Ada sutrah mu'tabarah. Maka di sini yakunul istiqbal wal istidbar khilaful aula. Jadi kalau kata qada hajat di tempat yang tidak ada, bukan tempat tadi disiapkan untuk qada hajat. Nah, tetapi ada sutrah mu'tabarah. Maka menghadap kiblat dan membelakangkan kiblat ketika itu hukumnya apa dia? Khilafu al-aula. Khilafu al-aula. Tamam? Yang ketiga, seorang yang mengqada hajat tersebut
melakukannya di tempat yang tidak dijadikan untuk qada hajat dan kemudian tidak ada sutrah pula yang muktabarah. Maka di sini hukumnya haram menghadap dan membelakangkan kiblat. Tamam? Haram hukumnya. Jadi 3 keadaan. 3 keadaan dan ada 3 hukum tentang masalah tersebut. Ingat bagi elok. Manakala Baitul Maqdis, menghadap ke arah Baitul Maqdis, menghadap dan juga membelakangkan Baitul Maqdis yang merupakan kiblat pertama, hukumnya makruh, tidaklah haram. Ya, hukumnya makruh, bukanlah haram. Dan hilang makruh tersebut dengan adanya sutrah muktabarah ataupun seorang tadi menunaikan hajat di tempat yang disiapkan baginya. Tamam? Baik. Jadi ingat betul-betul yang tu masalahnya dan insya-Allah akan dipahami dengan baik. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan tunjuk secara praktikal bagaimana bentuk memahami masalah tersebut. Nampak? Pergi ke Padang tu, dia tunjuk caranya. Tempat yang disiapkan untuk qada hajat, masuk dalam tandah, tunjuk tu. Mengadaklah kot mana pun tak apa. Kan? Kalau kata pergi ke Padang Luah, kemudian ada sutrah muktabarah, tamam? Sutrah muktabarah di ada dinding ataupun pokok dan seumpamanya yang jaraknya tidak jauh lebih daripada 3 hasta dan tingginya tidak kurang daripada 2/3, maka menghadap juga. Contohnya dinding tadi menghadap ke arah kiblat contohnya. Kita kencing ke arah tu. Maka hukumnya apa dia? Khilaful aula. Apa beza khilaful aula dengan makruh? Khilaful aula bukan dengan dalil yang sarih. Manakala makruh adalah dengan larangan yang sarih, yang jelas. Tamam? Contoh kita bagi, kalaulah disebut dalam hadis, contohnya lah, kata kul biyaminik wala ta'kul bishimalik. Disebut secara jelas, wala ta'kul bishimalik. Ini contoh. Maka makan dengan tangan kiri adalah makruh. Tapi kalau dalam riwayat disebut kul biyaminik wa kul mimma yalik. Tak disebut contohnya wala ta'kul bishimalik. Cuma dipaham dengan mafhum mukhalafah. Kalau disuruh makan dengan kanan, maknanya dilarang daripada makan dengan yang bertentangan dengan tersebut. Maka itu disebut dengan khilafu al-aula. Dia faham? Nah, khilaful aula juga adalah nau' minal makruh. Dia termasuk dalam nau' makruh. Cuma perbezaannya adalah pada sudut larangan tadi berbentuk sarih ataupun dengan mafhum. Tamam. Yang kedua, disunatkan meninggalkan kencing dan berak pada air yang rakid. Yakni air yang tidak bergerak. Nah, seperti air yang terdapat di dalam kolam. Nah, air kolam. Boleh? Atau bekas air yang tidak bergerak, sama ada sedikit ataupun banyak. Dan ini lebih makruh di dalam air yang sedikit. Nah, kerana ianya akan menyebabkan air tadi mungkin menjadi mutanajis. Atau menjadi mutanajis. Manakala air yang bergerak, air disebut dengan ma'ul jari, makruh. Nah, kalau kita buang air ketika air tadi sedikit. Tapi tidak makruh kalau airnya banyak. Tapi aulanya meninggalkan daripada melakukan demikian sehingga walaupun pada tempat yang airnya banyak. Tamam? Walaupun airnya banyak. Dan dimaksudkan dengan qalil dan kasir, kita sedia maklum. Al-qalil iaitu ma lam yablugh khullatain, yang tidak mencapai 2 kolah. Manakala kasir adalah ma balagha khullatain fa aksara, yang lebih daripada 2 kolah. Jadi ringkasannya, kencing dan buang air besar makruh hukumnya pada air yang rakid mutlaqan, air yang tidak bergerak secara mutlak, sama ada sedikit ataupun banyak, makruh hukumnya. Manakala di air yang jari, air yang bergerak, makruh pada air yang sedikit, tidak makruh pada air yang banyak. Jadi air yang sedikit itu dikira sedikit tadi ini pada tempat jarinya tadi.
Contoh kita pergi ke Carok contohnya, tempat air-air yang anak-anak sungai kecil tu. Kalau kata di tempat tadi ni airnya sedikit, sebab dia cetek. Dan kalau kata ditakdirkan di situ tu ada kolam, dia tak akan sampai 2 kolah. Jadi 2 kolah tu disebabkan kerana berkumpul. Maka di situ dikira sedikit. Sampai 2 kolah. Faham tak? Walaupun di hujung nanti ayaknya banyak. Ayaknya banyak ketika di hujung. Dan di hujung sana pun ayaknya banyak. Tapi di tengah ni mungkin airnya sedikit. Jadi dinilai sikit tadi pada pengaliran tadi. Boleh? Yang ketiga, disunatkan meninggalkan kencing dan buang air besar di bawah pokok yang berbuah. Sama ada ketika musim buah ataupun tidak. Jadi maksudnya pokok berbuah ni bukan mesti pokok di atasnya ada buah. Pokok tu memang pokok yang berbuah dan walaupun pada bukan musim buah-buahan tadi tumbuh. Karena jika ditunaikan hajat di bawahnya, mungkin akan gugur buah tadi dan akan menyebabkan buah tadi menjadi najis, mutanajis, dan juga akan menyebabkan orang jadi benci untuk mengambilnya. Orang tak suka nak ambil, jatuh tertaik. Jadi dimaksudkan dengan samarah, buah tadi, iaitu yang allati tuqsadu lil akli, yang untuk dimakan. Buah tadi yang dimaksudkan adalah buah yang untuk dimakan, seperti buah apple ataupun tamar, ataupun untuk dibau, dihidu. Seperti bunga, ataupun yang digunakan, yang digunakan seperti buah kapas, ataupun contohnya seperti buah pokok apa? Pokok kabu. Itu pun tak boleh juga. Jadi maksud buah di sini sama ada dimakan ataupun dihidu. Untuk buah pokok bunga pun tak boleh lah. Sebab pokok bunga orang nak pergi hidu, contohnya bunga tadi wangi. Dia terhidu bau lain pula lepas tu. Di bawah tapak kaki dia. Baik. Jadi itu makna buah yang dimaksudkan. Jadi kena bagi jelas, faham bagi elok dengan masalah tadi. Takut nanti dia akan pegang dengan buah saja dia kata. Jadi pokok bunga macam mana? Tak, pokok bunga termasuk juga. Kerana dihidup. Dan juga untuk diguna, isti'malan. Untuk digunakan. Digunakan seperti tadi, kapas ataupun kabu dan seumpamanya. Yang keempat, yustahabbu tarkul bauli wal ghaiti fi tariqin nas. Disunatkan meninggalkan kencing dan buang air di jalanan manusia, jalan-jalan orang. Seperti orang panggil apa? Jalan yang orang selalu lalui, kerana mungkin akan menyakiti orang dengan najis yang dibuang tadi. Dan kemudian dia akan dilaknat nanti. Lepas Nabi SAW pesan untuk kita menjauhkan daripada tempat-tempat yang akan kita dilaknat. Contohnya apa dia? Tempat tadi, buang air dan kemudian kita dilaknat. Celaka ni, siapa dia yang buang ni? Kena celaka. 40 orang kena, jam tu. Yang kelima, sebab tu kadang-kadang kita ni, tu antara sebab-sebab kenapa menyebabkan kehidupan seorang tadi jadi tidak tenteram. Apa nak elok. Kadang-kadang banyak benda yang dia buat tadi menyebabkan orang selalu menyebutkan tentang keburukan. Orang selalu mencelanya dan mencelakakannya. Maka itu bahaya. Bukan semua orang wali Allah Ta'ala yang kalau kena pijak tu, moga Allah rahmati orang. Bukan semua orang macam tu. Nak jumpa seorang susah lah. Itu. Dalam 100 orang pergi pijak tu, mungkin tak ada seorang pun daripada 100 itu hak yang merahmatinya. Kesemuanya mencelakakannya. Kan tu bahaya lepas tu. Hidup jadi tak senang. Dia heran kenapa ni kerja tak dia. Rupanya berak tepi jalan. Tengah jalan. Kira berak ni. Satu lagi jenis berak tak flush. Ni pun masalah juga. Ni pun dicelakakan juga sebenarnya. Kalau zaman dulu orang berak tengah jalan. Sekarang ni berak tak flush. Ni pun kena hati-hati. Kadang-kadang banyak tempat kita pergi tak flush. Orang nak masuk nak berak pun jam. Satu lagi kencing jenis merata-rata. Kencing atas lantai tak cuci, tak cerok balik. Kencing dekat lubang jamban penuh kat tepi tu. Dia buat tak tahu ya. Dia lepas tu dia ketak kepala akhir, lepas tu dia keluar. Lepas tu keluar tadi belah.
Relax aja. Tak ada kau nak cerok sikit ke apa semua ni. Ni bi'ah. Dan ni adalah etika ataupun adab dalam kehidupan kita. Kita pun heran orang yang macam ni, jenis berak, jenis tak flash ni. Dia kata saya flash dah, ayat tak ada apanya. Ayat tak ada betul-betul. Tak, kalau orang yang fikir dia kena fikir macam mana nak buat ni. Cari ayat dekat luar untuk tuang balik dalam tu. Kena fikirkan. Jadi hati-hati itu pun juga sebab kepada kecelakaan. Orang masuk celaka kan. Celaka. Lepas tu kawan ni celaka lagi. Bukan semua orang masuk tadi wali. Allah Ta'ala yang jaga lidahnya. Dan lagi bahaya kalau yang masuk tu wali. Dan waktu tu dia sebut lah tu. Tak kecelaka tu. Tak payah ramai orang. Seorang dia jadilah. Dan dia tutup wali. Masuk-masuk. Dia perak terus kalam tu. Takkan celaka semua lepas tu. Hati-hati. Baik. Sebaik malaikat tak kencing tak berak. Kalau malaikat kencing dan berak juga, dia masuk dalam jamban tu, habis semua. Doanya mustajab. Sebaik malaikat tak kencing tak berak. Kalau malaikat kencing berak, dia pun masuk tanda hak kita masuk tadi. Masuk-masuk tengok kita tak flash. Takkan kena maki dengan malaikat pula lepas tu. Alhamdulillah malaikat tak kencing tak berak. Tapi dicatat tengok tu, ni orang tak ada adab. Ni orang tak ada akhlak ni. Baik. Disunatkan itu satu selesai. Yang kelima, disunatkan meninggalkan kencing dan berak pada tempat berhimpunnya manusia. Orang ramai kumpul kat situ, dia pergi berak kat situ. Seperti tempat berada di bawah lindungan daripada matahari pada waktu musim panas, ataupun tempat yang orang akan menggunakan matahari pada musim sejuk. Jadi tepi pantai dan seumpamanya. Faham? Dan kalau kata di tempat tersebut duduk sebahagian orang untuk bersembang-sembang, bercakap benda yang mubah, atau tempat tadi orang nak bersembang-sembang saja, dan juga bercakap perkara yang harus, kemudian seorang pergi dan kencing di tempat tadi, maka perbuatan tadi hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Tapi kalau tempat maksiat pula, kalau tempat tu orang kumpul untuk buat maksiat, maka sunat pula pergi berak kat situ. Nak pergi daripada jauh daripada tempat tadi. Disunatkan meninggalkan, yang keenam, disunatkan meninggalkan kencing dan berak pada lubang. Sama ada sakbun ataupun syak. Lubang yang yang mustatil ataupun lubang yang mustadir. Masuk ke dalam. Karena kemungkinan ada binatang yang daif, semut ke ataupun seumpamanya yang ada dalam tempat tersebut yang menjadi teranaya disebabkan najis yang masuk ke dalam lubang mereka. Ataupun mungkin ada haiwan yang kuat seperti ular dan seumpamanya yang akan menyakiti orang yang sedang buang hajat tadi. Jadi nak buang hajat, lain-lain ketak kepala sebab lain. Yang ketujuh, disunatkan meninggalkan bercakap-cakap ketika buang air. Tarkul kalam. Yang ke-8, disunatkan untuk meninggalkan menghadap ke arah matahari dan bulan ketika qada hajat. Karena kedua-duanya adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih-lebih lagi ketika waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari dan bulan. Sehingga waktu tersebut panggil apa? Ketika mana dia menghadap tadi ke arah terbit matahari, tapi matahari waktu itu berada di atas, contohnya. Fi wasatis sama, contoh. Maka tidaklah berlaku makruh pada ketika tersebut. Tidak berlaku makruh pada ketika itu. Dalam matan disebut, kata membelakangkan matahari dan bulan juga makruh, tapi itu pandangan tadi marjuh. Pandangan yang rajih ialah membelakangkan matahari dan bulan tidaklah makruh. Dia tak sama dengan kiblat. Yang ke-9, disunatkan masuk ke dalam khala', ke dalam ini tak disebut dalam matan. Sunatkan masuk ke dalam tempat buang air bagi lelaki pada seseorang tersebut dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki
kanan. Yustahabbu ad-dukhulu lil khala'i bir rijlil yusra wal khuruj bir rijlil yumna. Yang baca rajul. Yang ke-10, disunatkan jika masuk ke dalam tandas untuk membaca bismillah dan keluar dengan membaca ghufranak. Jadi ketika nak masuk tu bukan dah dalam jamban, ketika nak masuk. Yang ke-11, disunatkan untuk beristinja dengan tangan kiri bukan dengan tangan kanan. Faham? Baik. Selesai? Faham? Ini kita dah faham tentang apa makna khilaful aula dan seumpamanya. Baik, insya-Allah moga-moga kita dapat jelas dengan masalah tersebut dengan baik dan dapat untuk kita memahami matan dalam matan Abi Syuja' dengan bagus, dengan baik. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan berbincang berkenaan dengan atau menyambung perbahasan tentang babu nawaqidil wudu' insyaallah taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.